Invite. Tengah tunggu apa, invitation. Aku geram. Kita tengah tunggu apa, kawan-kawan join. Kalau ada siapa-siapa yang nak join, baguslah. Okay, apa kata guys? Kata korang nak esok Food Panda breakout. Diorang akan buat mogok supaya apa, rutin untuk apa, untuk delivery korang kena expect cancel, seperti yang telah keluar dalam artikel Sinar Harian. Tujuan diorang buat ni sebenarnya nak dapatkan perhatian daripada pihak Pak Menteri. Tapi kita tahulah isu ni dah lama, dah jadi berulang. Hari tu ikut kata penceramah TV, mereka apa, mengamuk pasal tuntutan insurans, coverage orang, tapi dia jadi reda apabila dicampur oleh Pak Menteri. Hari ni isu yang naik pasal apa, diorang boycott untuk esok adalah kerana pengendali app ni telah membuat keuntungan banyak. Jadi tujuan boycott esok ni untuk menarik perhatian Pak Menteri, kerana menurut kata penceramah TV, wakil-wakil rakyat tak buat kerja. Jom kita bincangkan sejauh manakah benda ni akan boleh mencapai goal inisiatif orang dalam membuat mogok ni. Kalau sini ada siapa yang buat kerja Food Panda Rider ni, boleh lah tinggalkan komen untuk saya baca pendapat korang ke apa ke. Esok guys, esok mereka akan buat mogok. Maknanya korang, kalau korang order untuk apa, untuk delivery food delivery esok, korang kena expect akan delay tu memang dah confirm akan jadi cancel lah. Tu kata apa yang telah ditulis dalam Solidarity dalam artikel Sinar Harian semalam. So mogok ni akan berlangsung esok pagi, sehari, dengan tujuan untuk mendapat perhatian dari Pak Menteri. Sebenarnya kenapa benda ni terjadi dan mendapat jadi isu ni, kerana pasal sektor kerajaan kita, negara kita ni, kebanyakan yang paling besar adalah yang duduk dalam sektor gig ekonomi ni, yang kita panggil rider ni. Kena faham kat situ kenapa suara mereka tak dapat dengar. Tu saya nak tanya kat siapa yang tahu kenapa apa yang diorang luahkan benda tu sampai macam-macam tak terbela ke apa kan. Sekejap, aircon tak pasang pun, panas. Ada yang apa, bagi tahu buat job, tapi pulangan dia sangat-sangatlah menyedihkan kan. Yang boleh keuntungan adalah kedua-dua yang pengendali app lah. Dengan kedai dia makan banyak, dengan rider pun dia makan juga. Kenapakah ini terjadi? Siapa yang boleh bincangkan? Dan mampukah mogok ni akan mendapat perhatian pada
Pak Menteri untuk membela nasib mereka. Kamu guys, aku nak tengok siapa yang boleh berikan pendapat supaya kita boleh tahu ke arah mana tujuan mogok ni. Terima kasih Afiq join. Terima kasih Aseng, Kanguru 99, Pak Uda, Mr. Yokai, This For Man. Malam ni tak ada lagi ke? Dah nak pula surat update pula iOS ni, aduh. Okay. Apa pendapat adakah ekonomi kita ni ditentukan oleh sektor gig ekonomi, sedangkan kita tahu dalam Akta Pekerja 1967 sektor gig ekonomi sebenarnya tidak iktiraf sebagai pekerja. Sebab itulah kerana maklumat asal gig ekonomi adalah sebagai pendapatan sampingan. Malangnya hari ini sektor tersebut adalah yang paling besar dalam kumpulan pekerja kita. Jadi kebanyakannya mereka adalah orang-orang yang educated, orang yang mempunyai CJ, orang yang mempunyai kelulusan yang tinggi. Tapi kerana selepas pandemik, ekonomi kita tidaklah dapat memberikan satu kestabilan ataupun income yang padu untuk mereka melambat kelangsungan hidup. Soalannya sekarang ni, adakah dengan mogok ni akan sampai mesej ni? Aku rasa sebab kalau nak bagi sampai pun, biar Pak Menteri dulu seorang tu dia buat job untuk for living, jadi food panda, baru boleh pindah Akta Pekerja 1967 tu. Tapi itulah, sebaik-baiknya yang mana yang ada kelulusan semua tu, yang patutnya mendapat yang gaji sepatutnya, kenalah lakukan sekarang ni untuk for the living. Inilah yang menjadi kegemaran pada negara. Golongan mereka profesional ni telah mendapat underpaid, mendapat gaji yang tak sepatutnya, dan inilah menunjukkan yang tidak sihat dalam indikator sesebuah negara. Cuma saya nak tanyalah golongan food panda ni ataupun food delivery ni kan, adakah mereka sedar bahawa Akta tu wujud? Sebab itulah grup-grup rider ni dah berusaha sebenarnya untuk minta campur tangan Pak Menteri. Tapi selepas isu dapat perlindungan insurans tu, Pak Menteri dah senyap. Mungkin mesej ni tidak sampai kepada mereka. So jadi benda ni berlarutan. Ya, betul, ekonomi kita ni baru nak take off daripada apa yang telah berlaku PKP 3.0 tu. Cadangan saya lah, seharusnya kita kena mendesak, bukan suruh Pak Menteri campur tangan sektor gig ekonomi ni, yang rider ni. Kita kena desak supaya golongan yang sepatutnya berkelayakan mendapat gaji yang sepatutnya. Macam dia yang graduation daripada OC ke apa ke, itulah. Oh, at least 3 jam. Nak suruh aku 3 jam kan?
4 jam juga boleh level up. Okey. Faham. Aduh. Jom pula. Siapa yang ada masuk dalam ni? Uncle Zudi punya channel. Jom kita borak pasal isu Foodpanda backup yang akan berlangsung pada hari esok. Uh, Okay, siapa kat sini yang masih tak boleh buat live? Cuba beri komen. Sebab saya plan nak buat akaun kedua. Gunakan nama nickname saya. Sebab ini akaun ni dibuat sebelum nama Uncle Zuri tu wujud. Jadi cadangannya untuk memisahkan ada personality dalam TikTok ni, saya nak create satu akaun lagi. TikTok nama dia Uncle Zuri. So siapa yang kat sini yang masih below 1k follower ataupun mereka yang tak boleh nak buat live, cuba tinggal komen dan kita cuba up. Saya akan bawa benda ni, minta rakan-rakan TikTok lain, TikTok Positif Malaysia, untuk cepat-cepat sama-sama naik. Apa kata gitu? Laju ke? Macam mana pula aku nampak tadi si wakil netizen berlalu sini. Bini lalu sini pula dah. Dah, hari ni tak ada cerita pasal QSB. Hari ni cerita pasal ni. Pasal Foodpanda esok nak buat blackout. Don't worry. Kau nak stay boleh, tapi cerita pasal Foodpanda esok blackout. Boleh? Sebab kita pasal esok punya agenda ni daripada food delivery ni, dia nak buat mogok. Jadi tujuan mereka adalah untuk menarik perhatian dari Pak Menteri. Tetapi sebenarnya benda tu agak agak susah nak taklah, mungkin korang rasa macam benda boleh dapat dicapai, cuba beritahu. Hari ni tak buat ni ke? Live ke? Ain. Tak berlakon ke? Aduh, bawa panas. Aku tak boleh lah nak berlakon ke apa kan, buang masa je. Benda tu kalau betul korang nak perjuangkan 2.0 tu, buat je lah. Yang pergi buang masa, pergi nak attack orang yang serang korang, buat apa? Dia orang pun gelak kot. Korang follow aku ke? Aku tak follow pun. Pelik tak? Macam hal lah TikTok ni.
Oh, KSP 2.0 jadi ke? Siapa nama dia? Mugen. Ah, KSP 2.0 memang kalau orang kata nak berdesak tu memang jadi. Ah, kita tahu sekarang ni sedia maklum bahawa ada satu NGO yang sedang untuk membawa suara-suara pencarum ke pihak wajib lah. So saya mewakili pihak-pihak kawan-kawan memang menyokong lah suruh mereka. Tiada orang kata apa, tiada seperti yang dikatakan dalam apa-apa yang dikatakan lah dalam platform sosial media tu. Tu kena terang. Jadi ke tak jadi 2.0? Lain malam ni kita cerita lain ni. Okey, jadi ke tak jadi 2.0 ni sebenarnya tengok pada ni lah. Apa yang diceritakan oleh Dr. Ashraf 2-3 hari lepas. Kalau anda ada melihat dia punya wawancara bersama Grasi TV, beliau mengatakan bahawa ada satu ketika pemuda membawa isu KWSP yang pertama tu kepada menteri sehingga kan esko-esko dia berkata dengan dia kalau boleh nak surrender. Kena faham, pemuda masa ketika itu Dr. Ashraf sebenarnya telah memulakan tuntutan untuk pencarum ni selepas saja PKP 2.0 berakhir pada bulan 4 tahun lepas. So bulan 4, 5, 6, 7 dia jadi hangat. Kemudian menjadi lebih hangat apabila NGO pro rakyat iaitu Presiden dia Abang Karul bermula terpacak depan IPF. Okey, saya stop kat situ. Perjalanan Dr. Ashraf untuk membawa isu pencarum mendapatkan pengeluaran EPF kait akhir tu bermula sangat awal. Dan dia adalah orang yang boleh bersuara dalam kabinet. Dia memberitahu perjalanan dia tu sehingga kan satu ketika hanya pemuda saja yang bersuara. Okay. Dan satu ketika juga esko-esko kata kalau dah tak nak buat pasal kerana macam melihat benda tu ibarat melanggar dinding, kerana against apa Perdana Menteri ketika itu tidak mahu mulakan ataupun meluluskan pengeluaran. Jadi hari ini pemuda tidak lagi menjadi juru bicara untuk rakyat, untuk isu KWSP 2.0. Okey, faham tak kan? NGO yang baru didaftarkan ni pada pertengahan Julai adalah satu NGO yang dibentuk dalam bukan lagi mempunyai kunci kira lagi, dan belum ada lagi standard sebuah NGO tu ada. Okeylah macam PPM yang telah ada nama, yang telah ada kertas kerja, yang telah diaudit oleh RS sepanjang penubuhan dia. Jadi kat mana yang kita nampak mudahnya untuk dapat kelulusan 2.0? Yang saya boleh kata secara memang macam susah sikit, tapi dengar dulu, saya tak nampak benda tu boleh dapat kelulusan dalam masa sesingkat ini. Itu yang saya sering bertanya balik. Bila bertanya balik, kita saya cakap dengan awak kan, siapa ni Morgan kan, pada perangan saya tadi pada awak kan, adakah awak tengok saya ni membangkang tindakan mereka? Tidak. Kita nak minta di mana logiknya kat situ. Apa yang digembar-gemburkan dalam TikTok ke, platform YouTube, nama orang tu kan, saya tak sebut lah, semua maklum kan, atau Facebook dia. Yakin boleh lulus kali ini kerana dulu Perdana Menteri kita adalah orang susah. Masalah abang, Perdana Menteri itu dulu orang susah, tapi sekarang ni baju orang netizen harga dia berapa? Jam tangan berapa? Adakah dia akan melihat kita punya posisi sekarang? Nasihat saya, kalau boleh bercakap tu ikut pada logik lah. Itu je. Bila kita bercakap berlandaskan fakta dan kita tengok postmortem melalui membuat strategi untuk sesuatu tindakan, kita akan menjadi lebih baik. Tapi malangnya tidak terjadi.
Apabila saya bersuara mengatakan, oh ini patutnya melanggar akta. Saya cakap satu saya cakap benda tu melanggar akta KWSP itu sendiri pada tahun 91. Okey. KWSP ditubuhkan pada tahun 1957. Dan dia dah ada akta dia, sedia ada. Cuma berlaku pada tahun 1991, akta KWSP telah dipindah kerana pandemik. Dan pandemik tu pun telah disuarakan dikepalai oleh Dr. Ashraf berbulan-bulan lamanya. Dan siapa kata Dr. Ashraf? Dr. Ashraf orang yang boleh bersuara dalam kabinet, parlimen, mungkin setiap kali, mungkin banyak kali, sampaikan orang dia tak nak, dah surrender, dah cakap dengan Dr. Ashraf, doktor, saya nampak benda ni macam melanggar dia. Apa maksudnya tu? Betapa susahnya. Kau setuju tak cakap saya? Jadi yang menjadi saya persoalan tu, kenapa melemparkan ayat ibarat macam memberi harapan yang tinggi. Saya bukan condemn ke apa, tapi kan, betul tak? Terima kasih pasal setuju. Tapi saya bukan condemn mereka tapi saya nak logik lah. Ashraf bercakap, dia pukul, dia bercakap depan mikrofon kabinet dia marah ke apa benda kan. Dia cakap bersungguh-sungguh untuk bagi dia minta tulus. Kerana dia yakin benda tu betul. Sebab dia tengok dan dia tahu PKP 3.0 semua rakyat susah. Kat mana kan sekarang ni yang korang nampak benda tu boleh dapat lulus? Sedangkan sekarang bukan kita ada PKP, sekarang kita dah keluar penjara. Kita sekarang dalam keadaan take off. Okay, take off. Tu faham Okay. Sebetulnya kalau kita boleh, bila keadaan masa Dr. Ashraf ketika itu, dia memang berhadapan orang yang membantah, tapi lama kelamaan ada yang menyokongnya. Bila melihat kan kronologi pandemik menjadi endemik tu, memang betul lah kan. Kita tengok orang susah, kelangsungan hidup, yes betul, orang memerlukan duit. Nanti kejap saya jawab soalan tu, kenapa Ahmad Khairul tak sertai. Okey, masa perubahan daripada endemik daripada pandemik pada endemik, semua Pak Menteri nampak tu benda tu betul. Okey, selepas berkali-kali okey, dan akhirnya bersepakat menghenyak sampai lunyai dalam parlimen, sehinggalah benda tu bangkit dalam PRN Melaka dan Johor. Nampak tak kesan macam mana? Saya punya pandangan, seharusnya semua yang nak tutup ni harus bersatu, bersepakat, betul tak? Barulah kita nampak benda tu boleh jalan. Tapi kita ni sekarang ni, bila saya bersuara bukan saya nak kecam, tapi bila saya bersuara membentangkan kelogikan tu, kenapa tak saya dipanggil bukan? Saya dan kawan-kawan saya. Okey, siapa yang saya masukkan saya dan kawan-kawan dalam hal ini sebenarnya? Korang semua kenal Abang Khairul, Sam, Aziz Sabah, bukan Ali Bugis, Aziz Sabah. Siapa lagi? Okey, Fahan di sana. Fahan ialah geng kita orang. Fahan tu dah jadi setiausaha NGO tu. Okey. Dan Aziz Bugis dah jadi pengurusi. Okey. Kenapa Abang Khairul tak sertai kali ni? Okey, faham. Okey. Apabila Abang Khairul mula menampilkan diri di depan EPF ketika itu pada 31 bulan Disember, tindakan dia berdiri dengan banner yang kita orang buat. Ni cerita sebelum Aziz Bugis masuk saya tak cakap benda ni tipu sebab benda ni dah berlaku. Okey. Saya tak nak cakap yang saya pejuang EPF masa tu 1.0, tak nak, sebab ada orang dah claim ayat tu. Okey, biarkan, sebab dia nak berjuang 2.0, lantak dia. Okay. Tapi saya nak ingatkan, kalau anda survey balik atau anda search balik TikTok Abang Khairul, dia dengan banner tuntutan EPF tu depan HQ tu, dia dapat 1.2 million viewers. Dan dia berjaya membuat pihak luar negara melihat keadaan tu. Dan jadi setiap tindakan Abang Khairul, setiap kata-kata dia bercakap menuntut EPF ni untuk kelangsungan hidup. Dan akhirnya suara Abang Khairul, suara NGO pro rakyat, suara Pak Menteri,
suara meeting-meeting dalam kabinet sepanjang, bukan 4 bulan sebenarnya, lebih pada 4 bulan. Sebab Abang Khairul masuk bulan 12. Tapi Dr. Ashraf mula bersuara ni lebih awal daripada itu. Dan lulus pada bulan 4. Bulan 5, korang dapat duit. Tak sampai sebulan, nak minta duit. 2.0. Apa image, credibility seorang pemimpin seperti Abang Khairul di depan orang yang melihatnya? Saya bukan cakap melihat depan kacamata penjarum, tetapi melihat dari segi pihak-pihak yang melihat Abang Khairul, orang yang menteri, mungkin orang yang sebab Abang Khairul orang yang pergi jumpa dengan CEO KSP. Abang Khairul adalah orang yang pergi jumpa dengan parlimen, orang yang pergi ke orang yang pergi ke istana, orang yang kita orang ni yang jadi buat sidang media, bercakap untuk mewakili pecarum. Kali pertama dan kali kedua. Okey, Pak Menteri tengok, Pak Khairul minta, okey, asyik muka dia je. Kau nak apa lagi ni, Khairul? Kau ni Haji Hal buat hal lah. Sebab Pak Menteri ni tahu, bila Abang Khairul muncul dekat media, kesan dia bukan hanya depan kawasan depan media, atau depan parlimen ataupun depan sidang media yang kita buat tu. Kesan dia bukan kat situ. Kesan dia lebih jauh pergi merangkumi hampir luar negara. So kalau dia nak minta kali kedua dalam jangka masa lebih kurang sebulan, pengeluaran pertama tu telah dilakukan, what do you think orang akan cakap Abang Khairul? Bukan perhimpunan. Okey. Tapi kenapa Abang Khairul tak pernah jumpa orang-orang politik? Saya tengok Abang Khairul hanya di perhimpunan saja. Okey. Abang Khairul dia orang lama dalam politik. Kalau kamu nak tahulah sejarah belakang dia, senang je. Kamu tengok apa yang berlaku sekitar Bersih 2.0. Itulah Abang Khairul. Berjaya tak Bersih tu, pergerakan Bersih tu? Membuat satu Malaysia gegar. So, saya harap saya boleh jawab lah. Saya harap jawapan tu dah dapat anda clear lah. Itulah background Abang Khairul. Jadi dia tahu orang politik ni, kalau kita jumpa dia sekarang memo, sebenarnya mata ahli politik ni dia nak nama. Dia tahu isu ni tengah panas. Datang jumpa. Awak nak cakap pasal KDSP, dia nak ranking Pak Menteri ni sebenarnya macam selebriti lah. Dia nak ranking. Dia nak ranking. Orang ni tengah isu panas. Aku pun nak jadi penyelamat lah untuk rakyat. Yes, dia terima. Abang Khairul tak nak macam tu. Abang Khairul nak benda tu sampai pada pihak wajib. Jadi apa yang dia buat dah. Dan memang plan dia dah sebut. TikTok dia, kita punya Musyawarah Tingkap masa tu kita masih lagi aktif dalam Malaysian Perspektif lah, Telegram. Saya lah yang, bukan saya lah, jangan cakap tu, nanti orang kata apa, saya ni react pula. Kita orang sedaya upaya buat VC kan, and then kita orang beritahu budak kerja bahawa kita tak perlu jumpa dengan Pak Menteri ni kerana kita tahu benda ni dah jadi panas. Amor Menteri, kita nak benda ni sampai pada orang yang membuat decision. Yes, yang membuat decision. Terima kasih ni bagi saya ni. Kau boleh bagi like sikit. Jadi Abang Khairul ni sebenarnya dia lebih pada tumpu pada pihak mana yang membuat keputusan untuk meluluskan KDSP, bukan pada menteri, pada pandangan mata dia. Wahal dia adalah orang politik. Saya cerita sebenar masa malam kami decide nak pergi jumpa Najib selepas kita orang masa ni Azmi Bugis dah masuk. Azmi Bugis masuk. Kalau kau nak tanya cerita ni adakah betul tak betul, kau tanya sendiri dengan Azmi Bugis. Saya ada gambar dia, saya ada video setiap perhimpunan, saya ada setiap meeting yang pergerakan 1PO tu. Anda boleh tengok sendiri depan IPF. Abang Azmi tak ada. Saya bukan condemn, saya nak bercerita. Kita tengok kronologi berlaku. Dan kita dah lain topik dengan malam ni. Okay. Perhimpunan depan IPF kali pertama dan kali kedua. Adakah kau nampak Azmi Bugis? Kan? Kalau nak,
Saya boleh tunjuk. Okey. Okey, betul. Dah wakil rakyat dengan PJR pun jangan USP tu memang. Okey, betul. Dah kejap sampai. Kemudian kita buat sidang, kita buat sebenarnya istana dulu. Allah, surat tu yang saya dapat surat cop tu saya tak nak mari pula. Istana dulu. Kemudian KDSP 2 kali. Kemudian jumpa untuk buat sidang media dan sidang media. Albi Bugis datang masa ni muncul. Selepas dia tengok 4 kali kita dah buat benda ni, gerakan. Masa kita jumpa dekat, masa kita buat sidang media ni, yang di mana alhamdulillah saya dapat kendalikan dengan pihak-pihak media, dengan RTM dengan ada video saya tu. Saya tunjuk selamat datang. Ini ialah pihak RTM. Kamera saya tunjuk. Ini RTM. Ini ialah YouTubers yang sedia ada, yang dah famous. Ini adalah Al Jazeera. Ini saya tunjuk. Kalau ada siapa yang tengok video tu, memang boleh cari. Kalau saya nak fikirkan, saya memang nak up balik video tu nanti. InsyaAllah saya buat. Tapi sebenarnya bukan nak against wakil rakyat, tapi kita nak cuba nak kronologi tu biar sampai tepat. Kesian orang yang orang yang Abang Khairul tu, yang rumah dia banjir, kereta rosak, berjuang untuk korang, betul korang cakap dia bukan pejuang USP. Apa korang pendapat korang kalau koma dia dalam keadaan tu? Aku rumah bapa aku yang kena banjir masa tu. Kan banjir kan besar dekat Klang Valley bulan Disember, 18 hari bulan. Itu yang punca kita orang pergi berhimpun dengan APF. Saya rumah banjir, bapa saya rumah Abang Khairul memang banjir, tenggelam, kereta rosak. Sebab tu dia pergi berjuang dengan hati dia. Kita tak buatlah TikTok, kita tak buatlah masa tu nak buat platform, nak berlakon ke apa. Tak macam kat lain. Kita tahu kita nak berjuang untuk dapat untuk diri kita dan juga semua lain mendapat faedahnya. Okey, fine. Kenapa bang, wakil rakyat dan PJRL pejuang USP kan 2.0? Ya, betul. Mereka ialah golongan ataupun kumpulan yang mengklaim diri mereka ialah pejuang 2.0. Okey, bukan. Ya. Mereka adalah pejuang 2.0. Tetapi setakat hari ini, mereka hanya bercakap di dalam platform TikTok, Facebook, Telegram. Berbeza dengan Abang Khairul. Bercakap pejuang EPF dah sampai dah dekat media. Al Jazeera, RTM, Malaysia Kini, Malaysia Gazette. Itu semua saya dah screenshot lah. Saya dah. Sebab saya mau buat laporan dalam grup. Okey, kita sebenarnya ada satu tim belakang Nation Perspective masa tu. Saya, Abang Khairul, siapa tu situasi PJR kan? Fahan ni dia masuk pun sama dengan yang keempat masa keempat sidang media boleh masuk. Tapi dia masuk tu jumpa 4 mata, tapi dia masuk masa kita orang dah yang gerakan ketiga pun dia dah masuk dah. Ada gambar kita orang tengah meeting. Okey. Cakap apa ni Okey. Masa tu apa saya cakap yang lupa lah. Gerakan Abang Khairul bukan hanya pada platform sosial media. Berbeza dengan apa yang dilakukan oleh yang berlaku sekarang kat that NGO that Wira lah, so-called lah. So kat situ saya tanya, pejuang 2.0 belum lagi lah. Orang kata 2.0 tu is orang kata apa, definasi sampai macam mana yang dah berlaku pada KDSP pertama. Setuju atau tidak? Sila beritahu. Betul, dia nak masuk media lepas tak lama lagi. Tapi saya nak tanya saudara lah setiap kali dia melontarkan kata, dia melontarkan yang keluar mulut dia, semua dia cakap yakin. Boleh lulus. Seharusnya kenalah bijak berkata-kata apabila memberi harapan kepada, khususnya pada pencipta yang mengharapkannya untuk kelangsungan hidup. Okey. Macam mana abang cakap grup Nation Perspective tu, Boxman tu memang founder group ke? Bukan. Saya lebih awal daripada Boxman. Okey, Malaysian Group Perspective, kalau tengok pada admin, nama dia Salma, Arwah Muhammad, siapa lagi Joe Public, Noraimi Tan adalah admin asal untuk Nation Perspective pada zaman
bendera putih. Pada zaman ketika tu Malaysia dalam keadaan bendera putih. Tahu tak masa tu era bendera putih, mereka ni adalah admin yang menggerakkan satu Telegram di mana tidak ada faktor penuhi oleh politik. Sebab masa bendera putih tu punya kempen, kita pun tahu ada Pak Menteri yang siap kata orang yang keluarkan bendera putih tu adalah orang yang paling malas kan. Jadi banyaklah yang jadi hengki-pengki. Jadi grup Tenaga Tani telah ditubuhkan ketika itu untuk menyampaikan saluran-saluran bantuan untuk golongan-golongan yang tak melangsungkan kelangsungan hidup, termasuk saya. T20 kami kini lah golongan T20 yang hilang kerja selama setahun. Memang kami tak boleh nak dapat that bantuan of BKM, apa tu, apa lagi, apa yang masa tu yang kata ada bantuan, bukan BRIM, BKM, apa tu, grant. Kita tak layak sebab kerana kita adanya income T20 pada 2019 tidak dapat melayakkan kami mendapat bantuan tahun 2020. Ni cakap pun dah dengan sebab kan. Saya masa tu nak makan satu keluarga kena harapkan bantuan surau beberapa bulan. Itulah masa tu Malaysian Perspective tu diwujud untuk memberi saluran. Kita nak minta kat saluran kerajaan tapi tak layak. Dan bila habisnya zaman era bendera putih tu, mulalah kita pompa. Masa tu lah bos kan tak masuk masa tu. Bos kan tak masuk lagi. Saya belum masa tu bendera putih dah habis. Belum lagi cerita PKSP. Kita cuma banyak yalah benda macam grup macam biasa yang banyak cerita yang saya pada tu, cerita pasal isu semasa kan. Di belakang Malaysian Perspective sebenarnya ada satu owner, nama dia digelarkan diri sebagai APEC Malaysia. Okay, kalau you dalam grup tu, siapa? Terima kasih. Kalau awak dalam grup Malaysian Perspective tu, awak buka kat bahagian members kan, saya ada nak tunjuk awak, nak tengok. Awak boleh nampak. Aku nangis pula. Awak boleh nampak that siapakah owner Malaysian Perspective tu. Nama dia dalam username tu ialah APEC Malaysia. Saya bahasakan dia bahasakan diri saya. No, dia, kalau saya bercakap dengan dia dalam grup memang PM tepi, kita panggil Yatuk. Dia bukan orang Melayu, dia ialah mualaf. Dan dia adalah orang daripada parti politik yang dah retired. Dah retired. Saya terlepas baca. Saya dengar live. Okey. Saya dengar live WRN nak masuk media. Ya, itu saya dengar juga. Tadi saya dah jawab soalan tadi. Okey, kejap sebelum saya berikan soalan yang tadi kan. Siapa ni? HS. Okey, boleh. Siapa ni? Boleh. Siapa nak masuk ni Sekejap, saya ada orang. Okey. Tadi Allah, mata saya korang okey, co-host. Okey, tadi ada orang request saya nak masuk naik. Boleh. Cuba request saya baru saya boleh tekan. Saya dah hilang lah benda tu tadi. Bagus juga ada orang nak naik kan. Okey, alright. Okey, berbalik pada Telegram Saya nak tunjuk. You buka Telegram. Okey. You buka Telegram and then you. Okey, saya cari Malaysian Perspective. Aduh. Sebab abang tanya saya kan, siapa founder Malaysian Perspective kan. Okey, mari saya tunjuk awak. Okey. Ini ialah Malaysian Perspective Okey. Ini adalah Malaysian Perspective nampak Okey. Saya tekan ni. Aduh. Tekan sini. Awak tekan Malaysian Perspective, awak tekan members, awak nampak members ni. Awak tekan search. Sorry, silap. Awak tekan Malaysian Perspective. Okay. Okay, and then
Okay, right. And then this is ni. Okay, right. Members. Oh, sorry. Awak nampak menu ni dia keluar. Kali. Okay, menu ni. Members. Okay, members. Okay. Ni semua members of Malaysian Perspective. Awak tekan search kat sini. Okay. Dia akan keluar sini. Admin. Siapa? Nampak admin. Okay. Nampak admin. Okay. Nak tunjuk awak siapa ni? Ni. Nama APEC Malaysia ni. Tak pasti kau nampak ke tak? Nampak tak? Nama APEC Malaysia ni. Inilah owner. Wala-wala nampak ke tak? Tak tahu lah. Okay. Dah. Alright. Boxman tak pernah muncul muka dia sehinggalah 2 hari lepas. Dia buat TikTok account sendiri. Yep, saya ada dalam tu. Tapi saya telah dikeluarkan daripada Malaysian Perspective. Sebab saya usaha. Suara saya lah. Suara saya. Kenapa perlu ambil data peribadi sedangkan benda tu adalah salah. Saya cakap benda tu salah bukan saya cakap mulut saya. Awak boleh tengok apa yang berlaku dalam Akta PDPA 2010. Awak nak cakap minta hari ni awak seolah-olah mencabar akta yang telah ada 10 tahun yang lalu. Kenapa saya bersuara pasal benda tu? Sebab itu akan menjadikan pencaruh berpecah. Okay. Idea ni datang daripada Sam, Abang Sam. Abang Sam yang tahu yang panjang tu, dia yang cakap benda ni. Sebab saya pun rasa semua tahu. Kalau awak tiba-tiba nak bagi awak minta data peribadi dekat pihak ketiga, awak yakin ke boleh bagi sebab benda tu akan selamat? Saya tak cakap pasal Google Form tu akan selamat berada di dalam pihak NGO tu. Bukan tu maksud saya. Tapi saya telah disalahertikan oleh pihak-pihak yang tidak menjawab, mengatakan bahawa saya seolah-olah menyelar tindakan mereka tu scammer. Sebenarnya bukan. Okay, kejap. Dah tak tahan. Okay, kejap. Apabila dia buat tindakan seperti itu, dia memecahkan pecarum kepada dua. Satu sorang dengan satu yang tak nak berisi orang. Jadi kalau kita tak sepakat daripada dalam, macam mana kita nak buat tuntutan? Atau desakan? Itu salah saya. Okay. Itu adalah apa yang berlaku, yang telah berlaku antara kami punya pihak dengan sana pihak, di mana ada orang ketiga yang cuba melaga-lagakan. Saya dah puas cakap dalam Malaysia Perspective benda tu salah. Ada orang dalam 21,000 ahli dalam tu yang mula satu provoke, dan orang lebih percaya pada yang provoke daripada apa saya cakap. Okay lah, kita reda lah. Mula saya kena mute, tak boleh cakap. Lepas tu bila saya dah mula buat tindakan saya supaya mereka ni faham, alert, ataupun saya ada PM tepi dengan owner MP dan Sam banyak berbicara dengan orang. Lalu kami decide tak apalah, yang bercakap dengan owner tu hanya Abang Sam sekarang. Saya tak nak cakap lah pasal benda tu, tak nak seorang cakap A, seorang cakap B. Dengan owner tu nanti jadi pening, dia orang tua. Okay. Apabila saya mula buat peringatan mengenai garis panduan KSP ni, diorang dah pandang lain. Diorang kata saya buat hasutan apa. Sebenarnya bukan itu jawapan yang saya cari. Itu saya nak beritahu diorang, sekiranya diorang boleh tarik benda tu keluar daripada minta data ni, tuntutan mereka akan menjadi lebih solid, dan akan dibantu oleh banyak orang. Tapi apabila diorang menafikan benda ni dan menjadikan pecah dua, saya yang saya nampak ialah diorang seperti membawa kapal diorang tu hanyut ke dasar laut. Abang Karul masuk. Abang Karul. Okay. Saya dah ingat Abang Karul. Saya nampak Abang Karul ni. Okay. Tak minta Abang Karul masuk lah. Jadi, saya sebenarnya tak tidur malam ni. Itu yang payah tau. Okay. Tengok apa lagi yang... Okay, kenapa... Tapi bang, kalau salah kenapa dia tak kena tahan? Okey, sebab dia kan NGO daftar ROS. Okey, fine. Soalan bagus. Saya dah pun apa? Sudah pun saya hantar lagi kat Pekarul suruh invite masuk bang. Masuk. Okay. Saya ada
membuat kerja homework dah. Sebelum saya bersara tu saya buat homework. Okey, check dengan KSP, garis panduan. Ya, betul. Tindakan saya menyebarkan peringatan bukan hasutan. Saya ada beritahu dalam Facebook, saya ada beritahu dalam TikTok, saya ada beritahu dalam mana-mana lah yang patut. Bila orang tanya saya akan jawab. Bukan saya jawab, saya jawab dengan sekali dengan lampiran yang diberikan oleh KSP. Okey. Bahawa apa yang saya bagi tu, okey, saya baca ya, apa yang saya tulis tu. Apa yang saya kata, setiap peringatan yang diberi pada pencarum adalah bukan menghasut, sebaliknya sekadar memberi tahu agar pencarum lebih berhati-hati dalam memberi data peribadi mereka, sebab skamer ni berlaku di mana-mana saja. Okey, tadi saya tertinggal isu pasal saya tak kata yang sana tu akan jual data. Sebenarnya bila you isi benda tu dalam Google Form, dia akan kekal dalam Google account awak. Bila awak tulis yang kertas kan, awak memang bagi dekat kawan. Okey, kawan ambil, dia simpan dan dia buat urusan dia. Selamat. Faham. Soalannya sekarang ni, surat yang kertas awak tulis tu, Google Form tu, sebenarnya adalah percuma. Dan dia tidak ada security yang dibayar, yang berjuta-juta ringgit, yang seperti mana yang ada dalam MySejahtera, yang ada dalam My e-wallet. Aku tak faham lah bila orang aku cakap dengan dia, bang, benda tu tak selamat. Sebab Google Form, bila awak isi data-data yang awak tulis, disimpan dalam awak punya Google account. Jadi benda tu follow awak. Okay, awak boleh search dalam YouTube macam mana Google data boleh cari awak punya perwatakan melalui benda ni lah. Okay, awak tahu apa orang tu jawab kat saya yang TikTok tu lah, mudah-mudah lah kot. Saya tak marah dia, tapi tolonglah jawab saya yang ada akal sikit. Kenapa dia jawab saya, bang, pernah buat e-wallet tak? Dia jawab saya, ada seorang lagi tu jawab, dia punya tata tertib punya JK NGO cakap. Saya minta maaf sangat lah, saya terpaksa cakap. Dia jawab saya, MySejahtera selamat ke? Guys, that two apps is being developed by the bajet kerajaan berjuta-juta ringgit, bang. Saya dan awak hari ni boleh buat Google Form dan bagi orang. Saya orang Surau boleh buat Google Form, nak tahu siapa nak hantar kriteria untuk kursus mandi jenazah ke ataupun apa-apa. Tapi kebijaksanaan ataupun kebijaksanaan korang punya maturity adalah tertakluk pada korang yang membuat Google Form tu. Janganlah minta data peribadi kat orang. Benda tu salah. Okey, saya dah habis kat tu. Kenapa mereka tak tahan? Okay. Kita ni sebenarnya duduk dalam satu negara yang dah berperlembagaan sejak merdeka. Kita merdeka tahun berapa? Belum merdeka kan? Ogos kan? Okay, right. Tapi kita duduk dalam satu negara yang berperlembagaan, kita ada protokol. Polis tak boleh lalu depan rumah dan buat tindakan seperti apa? Datang ke rumah saya, dia tahu rumah ni dia nak aim. Kena ada aim rumah ni ada buat jenayah. Dia tak boleh buat benda tu semena-mena. Kecuali dia punya perisikan dia dah buat dulu. Yang saya nak ceritakan ialah kena ada laporan polis. Bukankah kamu boleh lihat di mana-mana di Facebook ataupun di Twitter, semuanya berlaku, selepas berlaku ada report polis oleh pihak orang. Betul tak? Barulah ada tindakan daripada pihak polis untuk membuat atas apa yang telah diadukan. Oh, terima kasih banyak yang memandang ni. Jadi jangan tanya saya kenapa mereka tak kenal dengan RS. Sebenarnya soalan tu banyak orang tanya saya, kenapa tak buat polis? Awak ingat saya nak buat ke yang report polis kat orang? Sebab yang berjuang tu untuk KSP. Awak fikir ni lah. Betul tak bang? Cuba abang beritahu saya. Abang dah tahu orang tu nak berjuang untuk KSP. Apa tak pernah buat report polis, mengatakan dia buat salah. Saya cakap dengan dia, tegur dia dah cukup lah. Tapi dia tak nak dengar. Apa dia boleh buat?
Jangan kata dengan saya, kenapa dia tak kat polis? Saya nak buat yang tu ke? Takkanlah saya nak jadi seperti dia. Cuba abang beritahu saya nak tahu jawapan. Betul tak apa saya buat? Abang Karul naik, Abang Karul. Terima kasih banyak bang. Abang Karul kejap, Abang Karul masuk bang. Masuklah bang. Itu yang saya pun sebenarnya bukanlah nak expect benda ni cakap pasal KSP bang, tapi bila ada saudara kita tanya kan, aduh, saya dah letak tajuk pasal Food Panda. Tiba-tiba cerita pasal KSP. Jadi pun okey lah, cerita pasal Food Panda tak ada sambutan. Okey lah, kita cerita pasal KSP. Lagipun abang apa ni? Abang mengenung kasidah. Kadisah stay untuk dengar cerita saya. Alhamdulillah lah. Walaupun kita bercerita benda ni one by one dalam TikTok ni, tak ada orang tengok, tapi terus terang saya cakap, saya dapat meluahkan benda ni pada seseorang, saya rasa lega. Apa yang ada kat dalam batu kat dada saya ni kan, marah, geram. Nak genyak, nak pukul orang je rasa dengan mamat-mamat perlahan ni kan. Tapi kita tahan. Buat apa kita nak gaduh? Saya nak menyampaikan benda ni, tapi dia tak. Awak pun dah tengok dia di TikTok. Betul tak? Buat video lagi berlakon konon-konon mau nak jual data. Konon-konon rakyat susah. Lepas tu ayat dia, kenapa perlu sebenarnya kan? Itulah. Abang Karul, saya dah invite banyak kali. Abang tengok je. Aduh. Kalau nak tengok, abang bagi like sikit. Tak pun bagi apa? Sekejap. Tak ada minit lalu ni. Sekejap. Ui. Alamak. Ada game lalu. Botol air lalu. Oh, Yahoo, yeay. Tak, sebenarnya idea ni semua sebab daripada geng-geng TikTokers Positif Malaysia. Saya taklah seglamour mereka, tapi entah apa, tapi kita berkawan dengan diorang kan. Jadi ambillah info yang saya tahu pasal nak buat TikTok ni. Tak boleh hentam orang. Satu, tak boleh nak kecam orang. Words that you delivered to me, your video ataupun you punya live is filtered by them. Dia bebas sebab dia anak YB Aaron Walker. Saya tak faham. Adakah dia bebas sebab dia parti bebas ke apa benda? Saya tak faham. Tapi kalau dia seorang anak YB Melaka, I mean kalau dia betul lah anak YB parti politik, dia patutnya dia lebih tahu. Oh, okey, faham. Tapi kalau awak dan saya lah dalam isu pencarung rakyat ni, betul ke suara dia tu bercakap, cara penyampaian dia? Sedangkan Dr. Ashraf, seorang wakil yang menyuarakan kita, yang pernah wawancara berlaku dalam Garasi TV 2 hari lepas. Kalau awak tengok YouTube, awak tengok, cari Garasi TV, tengok satu wawancara Dr. Ashraf dengan nama tajuk Terus Terang. Dia pun bercerita macam mana susah dia sampai esko dia give up, nak minta keluarkan lulus. Dan dia pun bukannya mendesak ataupun membuat tuntutan. Sebenarnya dia merayu untuk PM lulus kan, ataupun mendengar apa yang rakyat susah. Ya, anak YB Dun Duyung area Melaka. Sekejap, saya nak screenshot nak beritahu kawan sebab saya tak tahu benda ni. Sekejap. Okay, alright. Mana Abang Karul lah? Hilang lah. Abang Karul naik le. Abang Karul tak naik ke? Saya tahu dah. Dia cakap saya dah. Oh, Alhamdulillah saya tengah tengok saya punya duration. Okey, kita dah sejam.
bersiaran, and then 400 orang dah mandang saya punya live. Alhamdulillah. Tak apa. Dia anak YB Dun Duyung era Melaka. Dia pernah cakap dia baru nak belajar dan akan tubuh NGO dia. Dia pernah cakap dia baru nak belajar dan akan tubuh NGO dia. So maksudnya dia cuba ikut apa yang berlaku dalam NGO sekarang, yang mana memang didaftarkan daripada zero, dan dia akan adapt apa yang dia dapat dalam situ untuk menubuhkan NGO dia. Okey, faham? Okey. Tapi sebenarnya aku tak nak cakap banyak kali. Tapi sebenarnya ayat tu ayat budak-budak TikTok baru naik up. Bila cakap depan video, tapi sebenarnya aku tengok apa ni dia cakap ni kan. Kalau ikutkan istilah lah, 2 akaun Rocket Ayat WRN telah di-ban permanently. Apabila anda telah di-ban permanently, anda tidak boleh lagi bercerita yang anda masih ada pengikut sebanyak 1,000 followers. Betul atau tidak? Sebab bila anda bawa resume, saya ada recommendation daripada sekian-sekian. Tapi awak dengan recommendation tu, awak yang awak kata orang tu recommend awak tu sebenarnya dia tak baik, ataupun orang tu dah something bad happen lah. Ni orang tu memang, kalau orang yang interview awak tu nak call, Cik Zuri, saya ni datang interview untuk Cik Zuri untuk satu position big hole lah, menjadi pengurusi apa ke, ataupun jadi ketua pengarah ke. Saya hubungi Encik, siapa bos saya dulu lah, nama Cik Bojeng, Highcom BRB punya CEO. Cik Bojeng, saya nak minta pengesahan ataupun recognition. Betul ke Cik Zuri ni adalah orang yang you recommend untuk boleh masuk dalam company saya? Kalau saya ada hubungan tidak baik dengan Encik Bojeng, CEO Highcom, masa saya bekerja di bawah DIB Highcom, apa kata CEO Highcom tu kata pada orang yang telefon dia mengenai nak mengesahkan saya? Semua dia cakap boleh expect, saya tak kenal siapa Zuri, sebab setahu saya tak ada nama staff saya nama Zuri. Dia boleh cakap tu sebab benda tu hanya dibuat panggilan. Okey, awak tulis resume, mesti tulis tu reference. Saya tulis apa nama saya punya ex boss CEO nama Cik Bojeng, saya mesti nombor telefon saya tulis kan. Jadi awak ingat HR tu nak pergi buat appointment, pergi jumpa ex boss saya yang CEO tu, dia just call je. So sama macam TikTok, kalau awak punya account dah kena ban, awak tak boleh cakap lagi yang awak ada 100,000 follower. Awak kena cakap awak pernah, yes, tapi sebenarnya kalau ikutkan kenapa akaun yang pertama Wakil Rakyat Netizen tu dapat 100,000 follower? Ini rahsia dia. Abang Khairul punya post video sepanjang dia punya, Abang Khairul punya TikTok post video pasal EPF 2.0 tak sebanyak mana boleh kira sepanjang berapa jari je. Yang betul-betul yang dia cakap pasal dia pergi berjuang, pergi ke depan EPF, dia pergi ke parlimen semua tu. Awak boleh kira dalam tak sampai 10. Selebihnya adalah kata-kata motivasi dia, kata-kata nasihat dia supaya orang bersabar atau bersama. Dan dia tak ada buat macam menjawab Q&A atau apa, dia cuma just bagi motivation je. Sebab Ahmad Khairul ada seorang yang bercakap di pentas sebagai motivator. Itu Ahmad Khairul. Dan seorang motivator selalunya berhati-hati apabila membuat percakapan. Setuju atau tidak? Okey. Salah satu post Abang Khairul yang paling memberi impact dalam viral TikTok, di mana dia membuat live bersama dengan Wakil Rakyat Netizen. Sebenarnya Abang Khairul buat live, tapi Wakil Rakyat yang masuk jadi join venture. Kat situlah Wakil Rakyat dapat follower sampai 1,000. Soalan saya nak tanya awak, adakah awak rasa 1,000 follower Wakil Rakyat itu ialah pure datang daripada hasil tangan dia yang dikatakan dia sebagai pejuang 1.0? Saya bukan mengecam, tapi saya ajak anda berfikir. Panjang abang punya emoji gelak abang. Ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali abang gelak. Okey bang, kita gelak memang gelak lah, tapi kita sebenarnya okey. Dalam benda memang kelakar lah kan apa yang dia cakap kan. Tapi
Saya tidak bau bercakap seperti gaya percakapan dia melontarkan kata-kata maki ataupun nista, mengatakan perkataan yang BODOH lah. Anda pun dah tengok satu video yang dia buat untuk nama saya. Dia panggil saya BODOH. Kamu guys, anak YB cakap macam tu dekat depan pecarum je. Aduh, aku pun tak faham orang macam ni. Kan? Kita bukan nak kecam lah, tapi bukankah teguran tu datang daripada Allah kan? Betul tak? Kalau anda, aku pun sebenarnya tak adalah cakap pasal menghasut tau. Sebenarnya kata menghasut tu kan apa kan? Aku pelik lah. Sebenarnya ada, sebenarnya dalam grup B, dalam grup WhatsApp BBKWSP. Sekejap saya nak share saya punya link. Tadi saya apa lah? Lupa lah. Kita punya gelak kan? Ya, betul. Apabila kita menjalankan satu gerak kerja dalam satu organisasi kan, selalunya kita ada postmortem atas apa yang akan kita buat. Dan sesi ni biasanya postmortem ni ialah dipanggil istilah nama brainstorming. Apabila anda membuat brainstorming, setiap perkataan anda bagi tu dalam meja bulat meeting tu, tidak ada satu pun yang salah. Kerana kita melihat apa yang di luar benda, di luar kotak, apakah perkara yang kita buat tu logik atau benar. Perkataan-perkataan yang tak sepatutnya tak boleh dikeluarkan. Okay? Dan di dalam satu gerak kerja, awak kerja mana-mana lah, kan, sebagai bos ke ataupun awak bekerja dalam satu tim dalam tempat kerja. Terima kasih banyak. Kamu tak boleh mendedahkan kamu punya pertengarahan kepada publik. Kerana bila anda melakukan sedemikian, sudah tentu orang akan melihat anda tidak bersepakat. Sedangkan kita bergerak untuk mendapatkan kesepakatan semua orang. Bila kita sepakat, barulah kita boleh push gerak kerja kita sampai ke goal yang kita nak. Kita nak kenyak goal tu, kita kena sepakat. Okay, you cannot work alone. You cannot work among your team because you are now representing for the 32,000 citizen Malaysian, which is they are now having, di mana 32 juta rakyat Malaysia yang sekarang ni, 15 juta adalah pecarum KWSP dan 10 mereka adalah yang masih aktif. Sekiranya kamu daripada asal daripada segi akal umbi kamu sudah membuat benda tu berpuak-puak, kat mana kita nak dapatkan scoring untuk beritahukan kita sebenarnya nak minta desakan tersebut? Okey, yang mana yang baru join saya, lagi saya cakap kita bercerita bukan nak kecam sana ke kecam sini, bukan. Kita sekarang ni melontarkan kenapa benda ni susah, kenapa benda ni macam nampak payah, kenapa berlaku serang-serangan yang sepatutnya tak boleh berlaku. Sebab kerana apa yang saya ingat saya, kata-kata yang mengecam masa perjuangan untuk 1PO, bukan saya kata nak cerita pasal nak naikkan baku di sini masa semua macam tu, tapi saya nak bercerita yang mengajak. Serangan-serangan yang bersuara mengecam perjuangan 1PO dulu adalah sangat-sangat minoriti. Itulah kepandaian yang Abang Karu buat. Dia tahu benda tu, okey, saya bukan nak up dia sebab dia tak ada pun representing untuk 2PO. Awak carilah mana-mana, dia tak cakap pun dia nak melibatkan diri pada 2PO, dan dia pun tidak bercakap yang dia kata dia menentang apa yang berlaku sekarang pada perjuangan 2PO. Dia malah mengalu-alukan lagi. Itulah yang sikap yang kita ambil. Tapi bila kita nak meeting, engkau nak tak setuju boleh, atas meja meeting dah lah. Janganlah cerita sampai kau macam memproduk apa, alamak, buat macam drama ke benda kan. Aku pun pelik, aku ni tengok sinetron ke apa ni, dan saya tak berminat nak tahu.
seterusnya lepas tu. Sebab bila anda buat macam tu, dan saya cakap betul-betul memang ada orang PM saya tepi, bang, kenapa tak buat video balik, balas balik apa benda yang dia buat. Saya kata, saya nak buang masa ke macam tu? Awak pergi sini lah, kan? Yang siapa yang menengok ni mungkin kata saya, yang tengok ni tak ramai atau apa, yang kata alah, saya ni cakap syok ni. Tak apa, it's okay. Benda ni saya buat masa dulu pun macam ni juga. Saya tak perlu sampai nak ambil langsung follower apa untuk dengar suara saya. Tapi kita bercakap, okey, ada satu sahabat kita ni dah daripada saya mula tadi, dekat sejam tadi dah stay dan bertanya saya dalam live ni. Alhamdulillah, saya masih relief pasal kerana beban dekat dada saya ni yang buat saya tak tidur malam banyak hari juga, kan. Sebab bagi saya, apa yang saya belajar lah, bila kamu tahu satu perkara dan kamu tidak memberitahu pada satu kaum atau satu karyah tu bahawa benda tu adalah tidak benar, dan kamu tahu benda tu tak benar, maka dia jatuh apa tu kat kita? Fardu kifayah lah. Saya ni, bukan cakap saya ni orang yang alim, tapi orang beragama, tapi kerana saya tahu benda tu melawan yang tak sepatutnya, saya membuat-buat dada saya nak beritahu, jangan buat ni, misalnya, jangan buat benda ni kerana kamu akan memecahkan sokongan anda untuk tuntutan TPO ni. Saya nak cakap ayat tu, pop, saya dah kena. Ya, betul bang. Abang pun nampak kan, kalau universiti TPO buka untuk semua, pasti jadi. Soal ini saya nak tanya kat semua yang menonton. Air lestari, air sinar, air apa gitu? Air lestari 2 kali ya? Air lestari 2 kali, air sinar. Okey lah, 4 ada nama air kan. Dan yang kali terakhir ialah, yang 3 tu air. Aku sebenarnya nak ingat ni term ni. Yalah, kita bercakap dengan emosi kan. Kita ada air lestari 2 kali, lepas tu air sinar. Air sinar 2 kali, air lestari 1 kali, dan pengeluaran khas ni. Ada tak 4-4 ni bersasar? Tak ada kan? Kenapa berlaku macam tu? Sebab dia ada office kat USA. Masalahnya bang, dia dah block saya. Apa tak nak dia block saya? Dia block handphone saya, dia left group saya, dia block dalam TikTok saya. Okay. Ikhlas. Saya bukan nak mengecam tapi saya nak minta anda berfikir. Bila kita tengok pada 4 keluaran yang dah berlaku, dan kita minta benda tu sebagai untuk semua pencarum, okey, anda 3 benda ni okey, kerajaan bagi. Apa kerajaan dah buat, follow je lah. That's why you dapat that pengeluaran khas ketika itu, masa zaman alihan daripada pandemik pada endemik menjadi. Dan itu kan nak kena ingat, suara itu telah dibawa oleh wakil rakyat melalui platform Budi Bicara, melalui platform melalui platform pemuda. Jangan kata dengan saya Ahmad Khairul tu ialah orang penjuang KSP, orang PO secara purely dia sendiri tak setuju. Dia cakap dengan saya, jadi sebenarnya kita ni, ni saya berlaku dah. Saya refer balik apa benda mereka cakap saya. Pak, betul ke bang, kerana suara abang ni 1.0 tu lulus? Abang kena jawab tanya tau. Zuri, sebenarnya abang ni just bunyi top up balik je. Sebenarnya apa abang berjuang kat tu, sebenarnya just untuk top up apa benda Pak Menteri dah cakap lah dekat Parlimen. Kita ni buat kerja macam kita buat kerja masa tu sebenarnya bukan suara kita masa tu adalah sekadar untuk menyaport apa yang Pak Menteri dah sebut dalam kabinet, iaitu masa ketika tu telah dibawa usuk oleh Dr. Ashraf lah, Ketua Pemuda. Kalau Ketua Pemuda tak buat benda tu, Abang Khairul tak buat. Awak nampak tak kenapa dia tak buat 2.0 ni? Itu saya ajak awak berfikirlah. Okay. Kenapa awak cakap, kalau awak tanya saya kenapa kita nak katakan Dr. Ashraf tu sebagai
pemula KWSP 1.0? Sebab pemuda punya platform daripada dulu sampai sekarang, we see Barisan Nasional, bukan politik. We see pemuda UMNO ialah menjadi budi bicara untuk rakyat. Kerana itulah suara-suara rakyat yang masa tu dalam keadaan penjara PKP 3.0 telah sampai kepada pejabat beliau. Tetapi secara cawangan mereka, mungkin daripada segi parlimen mereka, parlimen cawangan macam wakil rakyat setempat. Dan suara-suara itu telah berlaku ketika PKP 3.0. Okey, PKP 2.0 berapa lama? Berapa bulan? Okey, satu. Dah sampailah 3.0. Lagi teruk. Dan anda kena harus ingat, saya ulang balik perjuangan Dr. Ashraf pernah satu ketika hanya seorang saja yang membangkitkan isu usul pengeluaran 1.0. Sehingganya, saya ulang balik sekali, dia bercakap, Esko dia cakap dengan Dr. Ashraf, boleh tak kita jangan teruskan minta tuntutan 1.0? Esko dia dah give up. Sebab bagi mereka, dia orang nampak masa nak menuntut tu seolah-olah macam melanggar dinding, melawan Perdana Menteri punya ideologi ataupun pentadbiran Perdana Menteri. Tapi Dr. Ashraf berdegil sebab dia nampak benda tu boleh dapat kelulusan, dan dia tahu masa tu rakyat memang susah. Abang Khairul cakap dengan saya terang, kita buat benda ni sebenarnya top up je. Top up benda Pak Menteri cakap. Okey, jumpa dengan parti-parti politik yang mana saya dah buat, bukan saya dah buat lah, yang mana yang saya ikut terus selepas tu. Kenapa Abang Khairul tak ada? Macam mana saya cakap tadi pada awal tadi, live tadi. Sebab Abang Khairul orang lama, orang parti politik. Itu je, dia tahu dah. Kalau kita jumpa dia bagi memo, Cik, Pak Menteri tak tolong suarakan benda ni. Pak Menteri nak gunakan nama tu sebagai untuk dia punya nama dia. Kita jadi di kambing hitam. Okey. Relax, aku tak boleh. Aku punya agak emosi sikit lah malam ni kan. Kau tahu tak berapa malam tak tidur malam? Asyik layan Facebook orang dok nak lagu-lagu kita orang. Padahal saya dengan kawan-kawan yang sedia dia memang tak nak membangkang apa benda yang diorang nak buat. Kita mempersilakan lagi, tapi kita nak minta tolong fikir kat situ logik. Dan apabila anda telah dapat buang benda-benda yang tidak melanggar akta yang sedia ada pada tahun 1957, iaitu KWSP dibubuhkan, pasti boleh jaya. Bukan dia semua tu, moderator dia silap saya, sebab dia ada buat video. Dia pernah bersuara live, dia buka kepada semua. Okey. Bila tu? Lepas tu kalau saya pernah baca dia punya tuntutan tu daripada apa yang buat sebelum masa petition, saya tahu tuntutan tu ialah ada sebut nama umur 34 tahun lah, sekian-sekian. Lepas tu saya nampak selepas borang aduan tutup, nampak ada perubahan lagi tuntutan tu. Sebenarnya masa tu saya dah ambil pot dah perjuangan orang, sebab kita bukan nak membangkang apa benda diorang buat, tapi saya baru perasan dalam situ diorang dah letak umur 35 tahun diorang buang, dia naikkan pada umur 54 tahun. Lepas, and then nombor 4 tu yang saya tengok, nombor 1 tu macam biasa, Sri Rumah. Okay, fine, saya faham itu. Nombor 2, umur 54, daripada dulu dari 35 tahun jadi 54. Okay, kan? Betul kan? Abang cakap kan? Okay. Lepas tu, poin nombor 3 tu, saya tertanya, pada pencarum yang tidak lagi bekerja boleh keluarkan 30%. Soalan yang poin nombor 3 tu saya nak tanya, awak mencabar akta, adakah awak yakin boleh lulus? Abang jawab lah, abang utus saya lah. Akta KWSP tahun 1957 adalah akta yang paling lama dan tertua di dalam planet dunia dan terbesar di dalam dunia. Sila Google kalau anda rasa saya bohong. Adakah saya maksud?
Poin 3 tu untuk orang yang kerja boleh keluar 30%. Ke orang yang tak bekerja bang? Cuba abang cakap dengan saya. Poin nombor 3 tu untuk orang yang kerja boleh keluar 30%. Bukannya kata poin 3 tu untuk pecarum yang tidak lagi bekerja boleh keluar 30%. Cuba betulkan balik. Saya tak nak. Orang yang kerja, okey, alright. Orang yang kerja boleh 30%. Okey. Kita dapat lulus 1.0 kenapa? Sebab orang tak boleh nak kerja. Itu pun dapat RM10,000. Macam mana orang nak lulus? Ini saya kata, kalau kita sepakat pada satu benda, kan senang. Ini masa meeting pun tak nak give and take. Yang tak kerja boleh keluar semua. Okey, itu saya faham. Itu yang nombor 1 tu kan. Nombor 1 kan. Nombor 1 tu saya sebut seri rumah. Yang tak kerja boleh keluar semua. 1. Nombor 2, 54 tahun kan. Boleh keluar duit. Nombor 3 yang abang cakap tadi lah. Oh, nombor 2. Okey, nombor 2 tu. Oh, yang 54 tahun lah. Ke bawah. Betul? 54 ke bawah. Okey, alright. Awak dah baca tak akta KSP? Ada tak sebut pasal bersasar? Okey. Mungkin ada orang cakap saya, memang tak ada, sebab tu nak buat tuntutan ni ataupun nak hantar borang aduan ni untuk bagi lulus. Okey. Ada tak Pak Menteri sekarang bercakap pasal isu ni? Kalau Pak Menteri bercakap, adakah dia akan meluluskan macam saya? Saya rasa Zafrul takkan setuju. Ingat siapakah bos KSP? NYF. Siapa yang pimpin BOF sekarang? Teguh Zafrul. Kalau saya berjumpa dengan Zafrul, saya beritahu dia banker. Semua tahu. Dia ada fakta-fakta dan report daripada perisikan dia yang dia dah keluarkan dalam secara official di website dia ataupun di portal BIF bahawa kadar pengangguran telah jadi menurun. Berapa persen? Okey. Kadar ekonomi kita dah menunjukkan berapa percentage kita punya result yang boleh menampung untuk import import dengan eksport selama lagi 5 bulan. Okey. Menunjukkan kadar ekonomi kita lebih stabil. Okey, kenapa saya cakap benda ni dia akan beritahu saya? Sebab ini adalah perlu untuk mengetahui pada pelabur-pelabur luar untuk melabur kat negara kita supaya menaikkan kita punya ekonomi. Kita cuma mengharapkan Singapura pintu masuk untuk endemik ni. Sebenarnya Malaysia ni sebenarnya satu dunia lumpuh masa endemik. Malaysia yang paling teruk. Sebab kita mengharapkan pintu Singapura untuk teruskan memajukan ekonomi negara kita. PKP tu saya tengok kita mana ada buat bisnes. Ekonomi jalan. Tapi saya nampak yang YB Khairi lah, dia nak jadi up pasal dia jadi menteri vaksin kan. Takkan kau tak nampak? Bila Singapura dah boleh terima kedatangan orang luar ke airport awal pada bulan 7 2020, Malaysia masih lagi belum. Dan dia membuat fasa trial test. Sedang adalah banyak isu masa tu. Orang lain dia tak pakai mask, tapi Malaysia masih pakai mask. Bila kita negara ni terlampau mengharapkan sebab US takkan datang ke Malaysia ataupun pelabur-pelabur asing takkan datang Malaysia sebab dia tidak melihat Malaysia ni sebagai tempat untuk melaburkan ekonomi mereka. Siapa yang nak datang melabur ke sebuah negara yang dah 3 kali tukar pemimpin? Aduh, kau janganlah kata aku beri ketangan macam polis lah pula. Saya sebenarnya bukan nak. Okay, saya cakap kalau dia dengar lah kan.
kita ni sebenarnya pecarum. Okay? Bila kita cakap pasal pecarum, kita ni saya sama je, awak pecarum, saya pecarum. Okay? Jadi kenalah kita tengok apa akta dah tertulis. Akta tu pula dah ditulis sejak 1957. Dipinda untuk konvit pada tahun akta 1991. Pada subsection 54. Pada section 54, subsection 6 kurungan K, M and L. Saya hafal benda tu sebab itu kita nak fight. Masa kita buat tu, inilah kita orang. Kita nak benda tu mesti tengok sebab pada subsection 7 ini adalah tertakluk pada jika ada perubahan menteri lakukan. Semua boleh baca. Masuk Google bang, masuk Google kan. Tulis akta KDSP 1991 akan keluar automatik. Buka tulis section 54 subsection 6. Dia cerita habis. Pengeluaran boleh lakukan orang yang accident, yang tak boleh bekerja. Okey, satu. Pengeluaran boleh dilakukan untuk yang mana lah kita lah, yang sakit. Kalau yang ketiga, kerana pasal awak dah menetap di luar negara. Yang keempat tu sekian-sekian. Awak tengok kat bahagian subsection 6, huruf K, huruf L dan M, itu yang dia sentuh pasal COVID. Pengeluaran boleh dilakukan untuk kelestarian hidup. Pengeluaran boleh dilakukan untuk kelangsungan hidup. Itu kurungan KLM. Tapi jangan lupa, pada section 54, subsection 7, apa yang segmen dia ialah segala perkara subsection 6 di atas adalah tertakluk pada keputusan menteri. Saya nak cakap pun saya nak ingat balik ayat patah pasal tu benda atas kan. Kita tak nak cakap benda bohong. Sekejap, saya ada print dah. Alamak, saya ada print dah tu. Kenapa lah saya menyusahkan diri bercakap nak ingat. Alamak, suruh gila abang kan. Kita dah tua kan macam tu lah. Yelah, asal usul saya datang malam ni buat live bukan usul pasal cerita pasal KSP. Sebenarnya cerita pasal apa, pasal besok food delivery nak buat blackout. Diorang nak minta Pak Menteri join untuk pertengahkan nasib mereka. Diorang nak minta Pak Menteri perjuangkan nasib mereka. Saya nak tanya kat you all, adakah benda tu akan berkesan? Saya nampak benda tu tak berkesan sebab sektor gig ekonomi, iaitu golongan food delivery ni, bukan dilindungi ataupun bukannya tertakluk dalam Akta Pekerja tahun 1967. Golongan ini adalah tidak wujud sama sekali kerana gig ekonomi, sektor gig ekonomi ni, sektor rider ni, mereka ni sebenarnya adalah sudah lari daripada asal matlamat pekerjaan mereka. Apakah asal diorang punya pekerjaan mereka? Gig ekonomi adalah satu pekerjaan yang untuk menambahkan pendapatan. Sebab tu dia tak apa-apa kelebihan seperti orang bergaji tetap. Come on guys, takkanlah kerana kau rasa kau rasa golongan, ya sebab golongan ni kan ramai dan banyak orang yang tak boleh kerja jadi situ kan, jadi rider kan. Saya tengok orang pemugara jadi rider yang kerjanya jadi betul, fine, betul, it happen to everywhere, okay. Tapi jangan sekali-sekala awak expect Pak Menteri nak campur tangan, nak membeli nasib korang. Sebab korang tak baca. Ataupun yang baca tu bacalah kan, yang mana profesional mungkin baca, tapi yang bersuara yang saya tengok bercerita dengan Pacarmah TV, Azrul tu yang bercerita dengan TikTok YB Kelang kan, apa Zulhan kan, dia cakap saya, kita sebenarnya memang kontak lah dalam grup WhatsApp TikTok Positive Malaysia. Rider ni semua PN doang. Kemudian kena minta benda ni diketengahkan. Kemudian
soalan ni sekarang ni, bang, komen sikit. Wilayah wakil rakyat punyalah ramai bagi hadiah pada dia. Halal ke bang? Aduh. Abang tanya saya bukan yang bagi like kat dia. Bukan yang bagi hadiah kat dia. Kalau dia rasa, abang boleh tanya dengan Ustaz Azhar terus. Okay, saya sambung balik isu tadi. Sekejap. Saya nak screenshot ayat Amin tadi repair. Sekejap. Okay, thank you. Okay, tanya ni nampak apa dia tulis. Okay, fine, tak apa. Okay. Jadi, yang bersuara tu pada wakil penceramah tinggi, dan diorang cakap dengan dalam video mereka, Pak Menteri dapat kerja ke? Adakah sebab tu suara-suara rider ni sampai kat TikTok ataupun yang bercakap kat TikTok? Ini sebab ni saya cakap, yang datang jumpa dengan diorang atau yang PM pada Azrul ni, yang kita tengok sekarang ni Azrul lah yang bercakap benda live video sejak semalam. Pasal benda ni mogok ini hari hari Jumaat. Bila Azrul cakap yang tu, saya tanya balik, bang, yang cakap dengan abang tu adakah golongan orang yang berpentingan tinggi yang membuat kerja rider ni? Tidak kan? Yang bersuara tu mesti budak-budak muda ataupun mereka-mereka yang memang sedia maklum memang ada motor kan. Dan kebanyakannya yang kumpulan ni banyak menjadi besar sebab kerana desakan hidup. Mungkin diorang tak baca lah, tak tahu. Ataupun mungkin bagi diorang benda-benda yang menghiburkan, cepat diorang tengok perempuan gelet ke apa, diorang cepatlah tengok kan. Tapi benda yang melibatkan apa yang diorang buat tu, sektor tu, sebenarnya ada dibincangan oleh Pak Menteri. Kenapa mereka tidak membela nasib mereka masa isu riders bising kerana tidak ada perlindungan? Kan banyak orang accident kan, minta ni, okay fine, tiba-tiba Pak Menteri masuk sekejap, okay, semua pengendali rider, good fat, apa benda ni mula buat insurance coverage. Okay, itu pun kumpulan coverage. Saya tanya awak, good rider, riders ni boleh buat union ke? Tak boleh kan? Kenapa? Sebab atas ni. Okay. Ini saya nak tunjuk. Ya, kalau boleh buka lampu. Oh, tak boleh Okay, alright. Okay, nampak seksi 54. Okay, macam biasa, satu yang bla 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 lah, yang macam mana kita tengok lah, pasal nak menetap luar negara, pasal kau accident, kau tak boleh nak bekerja, kan? Okay, saya buka yang kat petang. Ni saya gariskan. Yang saya gariskan ni, nampak? Anda boleh lihat dalam website. Google lah, awak Google, awak cari 54 punya section, subsection 6, awak cari huruf K, L dan M. Yang saya cerita tadi, yang nombor 7. Nombor 7. Apa tulis tu? Apa yang anda boleh baca tu? Okay, saya bacakan Nombor 7 Walau apa pun subsection 54/6, Menteri boleh jika difikirkannya sesuai manfaat dan selepas berunding dengan lembaga apa? Lembaga pengarah KSP melalui perintah yang disiarkan dalam wakta, menambah, mengubah atau mengubah sesuaikan maksud yang dibaginya seorang ahli pencarum boleh membuat pengeluaran di bawah subsection 6. Kau nak lawan Atta? Engkau siapa? Menteri. Engkau boleh masuk dalam kabinet? Boleh ke? Okey. Berapa lama kau dah tubuhkan kau punya NGO? Aku tak kecam, tapi come on guys. Janganlah mengharap benda, kita tahu benda tu payah kan. Yang belah sana tolonglah jangan bercakap benda tu seolah-olah esok kau boleh dapat benda tu. Kita tak nak pecahkan pencarum punya sokongan. Aduh. Aku dah cakap dekat sejam setengah punya. Tak ada seorang pun dia ada.
Abang tanya tadi siapa yang tidak halal ke tak halal gift yang bagi kepada wakil rakyat netizen. Sekejap. Nak lalu. Ni dia. Ye, aku dapat gift kotor air. Ye. Okey lah, dapat gift kotor air aku boleh minum. Kan. Aduh. Terima kasih yang baru sampai, mau datang, yang singgah saya punya live. Okay. Kita dah bersiaran sejam setengah. Terima kasih pada saudara Mengenur Kadisha. Minta lah. Yang stay dan tanya saya soalan yang menjadi bermain di benda sesiapa saja. Kan? Dan terima kasih pada juga lah membuat saya. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pasal follow saya juga. Terima kasih juga info yang diberikan. Okay, selamat malam. Okay, saya rasa lega lah. Pasal pada ni dia tanya satu soalan yang bagi saya rasa amat bijak dan benar. Seolah saya punya dada yang saya ni, yang hempak selama ni, yang buat kita boleh tidur jadi lepas keluar. Dan korang jangan expect lah aku nak cakap sini nak maki orang ke apa ke. I'm not like that. Kita nak masuk kubur dah panggil dah. Kubur apa dah panggil kita balik kan. Kubur dah panggil dah. Itu je lah saya punya pesanan. Aduh. Sedih lah. Kenapa kita kena pecah kan seorang ni? Sepatutnya kita sepakat. Yang brother kita punya seorang lagi tu pula up wallpaper dia, wall Facebook dia. Aku tengok nak kata meroyak pun betul. Aku tengoklah kata-kata dia. Minta maaf saya bukan kecam tapi kalau ada orang boleh sampaikan kepada dia kan, janganlah buat macam tu lagi. Janganlah tulisan yang tu yang buat orang jadi curiga lah. Janganlah memecahkan sokongan kepada tuntutan KSP 2.0 ni. Jangan. Marilah kita sama-sama. Awak dah buat kerja awak, fine, bagus. Kita sangat-sangat alu-alukan, kita tak ada kecam apa-apa. Concentrate kat situ. Kami pun ada buat something sikit. Saya punya leader yang kita lantik dalam grup pun dah cakap jangan nak cakap dah lebih, nanti kan saya mengikit pula kan. Tapi kami tengah usahakan lah something. Kan lebih baik pada semua pihak membuat desakan yang sama. Betul tak? Setuju tak abang? Mari kita lihat imbas balik apa benda yang berlaku masa 1.0. Tadi siapa bercakap pasal awak betul, awak salah. Omong pencarum. Sebab pencarum ada 15 juta, hanya 11 je yang aktif. Sebab tu awak tengok figura yang keluar dekat kelulusan tu hanya 7 juta. Sebab dia orang yang memerlukan. Awak rasa 7 juta ni akan ada lagi ke masa sini lulus? Tidak. Apabila figure 7 juta tu sudah menjadi jauh lebih kecil daripada yang berlaku sekarang ni, seharusnya kita yang kecil ni bersepakat satu suara pada satu benda. Nak minta keluarkan duit EPF sekali lagi. Apabila anda membuat banyak tuntutan bersyarat, anda sudah lari pada apa yang dah berlaku history 4 pengeluaran yang sebelum tu. Setuju atau tidak, awak kena terima tu. Saya bukan cerita pasal menteri tak bersuara Saya cerita kat mana logik kat situ. Awak nak suruh menteri bawa tuntutan tu masuk ke kabinet dan suruh dia pindah minta bos EPF. Pindah dia punya akta yang sedia ada, yang telah dibuat sejak tahun 1957, iaitu akta yang paling tertua dalam dunia dan paling besar dalam dunia, dan telah dipindah pada tahun 1991 untuk COVID-19 yang saya pegang ni. Awak apa yang saya pegang ni semua boleh share dekat Google kan.
Come on guys, bacalah. Itulah bacalah. Ini buat tuntutan semua main pool. Aku bukan dalam grup tu sebelum tu. Memang aku dalam grup tu. Saya tengok masa tu macam mana korang nak buat tuntutan. Korang pergi ambil pool, main pool je. Main buat pool kita. Oh, tuntutan nak buatkan kita buat pool. Apakah tuntutan kita nak buat? Korang baca tak apa benda akta yang ada? Come on guys, jangan pecahkan kita punya sokongan. Jangan pecahkan antara pencarum. Itu je niat saya. Bila kita bersatu, kan? Senang kita nuntut. Bukankah yang berlaku dulu, air sinar, air sari, satu amount je dan untuk semua orang. Okey, kau masuk. Okey, saya cerita ya. Apabila anda dalam okey. Apabila anda dalam sidang mahkamah, okey. Lawyer yang membela anda untuk memberi tahu pihak juri, bukan hakim menjatuhkan hukuman. Yang memberi keputusan ialah undi pada pihak juri. Apa lawyer cakap masa dia berbahas? Dia akan cakap sejarah-sejarah kes yang seumpama yang telah dibincang, yang masa tu dibincangkan dalam perbicaraan tu. Okey, katalah kita cakap pasal soal apa yang kes popular dulu Let him have it. Ini cerita putih lah. Ini cerita kisah benar berlaku. Satu persidangan perbicaraan mahkamah yang telah dilakukan di negara Amerika, di mana diorang cuba nak menyabitkan budak tu sebenarnya membunuh anggota polis tu dengan perkataan let him have it. Maknanya ayat yang dilontarkan oleh kawan dia tu kepada dia yang memegang pistol ketika itu, adakah bermaksud menyerahkan pistol tu pada polis tu ataupun menembak peluru pistol tu kepada polis tu. Dan kerana benda tu tidak ada sejarah berlaku, perbicaraan tu menjadi sangat famous dan menjadi satu tsunami di dalam kes perbicaraan mahkamah. Sebab orang tak boleh nak tentukan firas apa benda yang terdetik dalam hati dengan perkataan yang diluarkan. Itu jadi benda tu jadi famous sebab benda tu makan tahun dan budak tu remaja dia jadi bahasa. Saya tengok kes tu sebab apa saya boleh ingat sangat very well about this perbicaraan sebab saya menonton filem tu, dokumentari tu. Dan benda tu menarik perhatian saya sebab benda tu bila cerita pasal orang lelaki biasalah. Tengok cerita thriller, tengok cerita lawyer ni, cerita science fiction dia minat lah kan. Orang pun mesti minat cerita masak, travel kan, macam rumah saya kan. Jadi benda tu kena saya punya gu. Saya memang tengok dan saya ingatlah pasal. Jadi kita ambil kat sini, berlaku kat tuntutan ni, kerajaan telah melakukan pengeluaran untuk semua pecarum tanpa mengira apa dia punya M40 ke B40. Tidak besar salah. Dan hanya satu amount saja yang dipersetujui, yang telah dilakukan, RM10,000. RM9,000 yang pertama, lepas tu RM4,000 dan yang RM10,000. Ada tak dia cakap pasal suri rumah? Ada tak dia cakap pasal yang tak bekerja? Ada tak dia sebut pasal 30%? Kita just ikut balik lah dia punya landasan. Apa masalah? Kita nak duit tu cepat ke lambat? Saya pun nak memerlukan dia. Saya tak bekerja. Saya tak kerja kat orang. Orang kata dengan saya, company yang, yalah, saya punya pengalaman resume saya kalau awak tengok, memanglah kita memang kerja dengan syarikat-syarikat multinational. Mereka kata apa yang sedia ada dalam bahagian sales department diorang cuba maintain, diorang nak kekalkan apa punya cost of operation diorang dengan mengekalkan apa yang staff diorang dah ada. Dan jika ada staff mereka tu is not performing, diorang nak cuba singkirkan. Ini berlaku. Benda ni baru saja dibincangkan oleh Dr. Ashraf 2 hari lepas dalam bicara bual terus terang yang dianjurkan oleh Gerasi TV.
Bukan saluran perdana Garasi TV tu. Garasi TV ialah satu rancangan underground yang yang dibawa oleh Haji Nun, Zainal Haji ZR Zainal Rashid, yang dulu pernah bekerja dengan wartawan. Dia adalah wartawan utusan, kemudian menjadi producer ahli hijrah. Kemudian pada tahun 2020 dia telah memutuskan untuk keluar daripada saluran perdana kerana dia rasa banyak topik-topik yang tak boleh diketengahkan kat dalam TV. Alah, semua tahu benda tu. Apa kita cakap TV semua kena filter. Jadi Haji Zainal ni dia ambil inisiatif menubuhkan satu produksi nama dia Garasi TV. Kebetulan masa tu berlaku Garasi TV sebenarnya dah ada sebelum Haji Zainal. Dia jual bandel dekat Kampung Baru. Kemudian Haji Zainal ni kebetulan minat dia pun bandel juga, pasal dia suka kalau borak dengan dia, awak tengoklah dia macam umur saya suka cerita pasal muzik, cerita pasal dia wartawan wartawan yang pernah pergi sampai ke Afghanistan untuk membawa berita kepada Malaysia. Aduh, siapa yang tak kenal Haji Zainal, saya tak cakap apa. Dan dia tahu Garasi TV tu mungkin tempat dia selalu singgah untuk pakaian dia yang jelah, kadang pakaian dia pakai jeans, bandel bukan mahal kan, bukan yang ni, tapi dia suka benda rare lah. Levi's strap. Saya tu tengok dia cakap dia punya excited tu. Dan Garasi TV punya kedai telah dirompak pada during PKP tu lah. Dan dia datang dan dia menjadi penyumbang capital untuk Garasi TV dan bergerakkan nama Garasi TV kepada YouTube channel. Itulah cerita Garasi TV. Sejak tu dia bergerak underground. Tahu tak siapa yang dia dah jemput untuk saluran dia? Bermula memanglah kawan-kawan dia, Syarif Abdul Kadir ialah dia punya penerbit bersama. Syarif Abdul Kadir ialah orang yang wartawan yang banyak mengupas kisah-kisah jenayah. Zaman siapa tu zaman Private Adam Jaafar mengamuk kat Cokit, Syarif lah, wartawan ni lah yang mengupas benda tu sampai bawa ke saluran perdana masa tu. Dia mengupas benda tu. Dia lah yang siasat pasal kes-kes jenayah berlaku geng apa M16. M16 yang masuk ke dalam Big Valley, tembak. Itu Syaril. Dia lah yang wartawan yang mengupas benda tu. Partner dia. Saya ikut channel tu sebab dia lah masa dia nak naik kan. Dan saya tahu lah background dia macam mana ni. Sehingga dah berlaku pada tahun lepas, dia dah boleh masuk ke politik. Bayangkan sebuah saluran yang melakukan siaran di bawah, di luar perdana, dia boleh mendapatkan persetujuan mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin untuk datang untuk dia punya temu bual. Sampai satu sekali dia punya what you call that, dia punya branding dia boleh pergi. Saya dapat tahu yang siapa nak muncul dalam wawancara tu mestilah bercakap daripada persetujuan Tuan Badan, bukan daripada pejabat. Tu saya respect Haji Zainal, dia punya the way dia conduct dia punya saluran tu. Okay, saya pun sebenarnya nak beransur jugalah, sebab kita pun dah masuk pukul 3 kan, dah pukul 3 pagi, hari Jumaat, hari penghulu sekali hari. Apa yang saya nak semurah kat sini ialah mana yang buruk tu datang daripada saya lah, mana yang baik tu datang daripada yang Isa lah. Semoga kita mendapat manfaat daripada majlis ilmu yang kita ada ni. Dan kita sedai dengan salawat Nabi lah. Allahumma subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumnas, malikinnas, ilahinnas, minsyarrinas. Terima kasih banyak. Okey, Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.